Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Uh, Satu hari dua, mungkin seminggu ini berlaku sekali lagi isu. Biasalah, negara kita akan ada isu yang sentiasa akan timbul, dan ia bagi saya bukanlah satu perkara yang begitu buruk, kerana ia akan memberikan ruang kepada kita untuk melakukan wacana, perbincangan, perdebatan, bertukar-tukar pandangan. Namun yang kita lawan dan kita tidak setuju adalah ekstremisme dalam apa sahaja perbezaan pandangan itu. Yang pertama adalah memang agak sensitif bagi umat Islam, kerana wujudnya kononnya usaha menyebarkan agama kepada orang lain, ataupun kepada agama orang lain kepada orang Islam, khususnya adalah agama-agama yang bersifat missionary. Agama-agama yang bersifat missionary ataupun yang ada dakwah ni khususnya adalah kepada agama Islam dan juga agama Kristian. Yahudi dia tidak berdakwah kerana ia mesti melalui titis keturunan. Kalau dia Bani Israel baru dia boleh jadi agama Yahudi. Dia bukan semua orang boleh untuk menjadi untuk beragama Yahudi, tidak. Baik. Ada satu program di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Happen to be menterinya adalah yang berhormat Hanayo. Seorang yang saya kenali secara peribadi, yang sangat dekat dan boleh dikatakan sangat committed terhadap agamanya, iaitu agama Kristian. Dan bila juga daripada DAP, maka isu berkaitan dengan hal ini akan menjadi lebih panaslah, kerana kira dianggap sebagai complete package datang daripada DAP dan juga beliau beragama Kristian, dan pihak yang sangat berseteru dan bermusuh dengan beliau menjadikan ruang dan peluang ini untuk berlawan ataupun menjatuhkan credibility ataupun character assassination. Baik. Ada dua pandangan. Ada yang melihat bahawa ia bercanggahan dengan perlembagaan dan juga perundang-undangan negara, kerana tidak boleh agama lain untuk disebarkan kepada orang Islam. Betul. Tetapi adakah program ini, semua orang kata ini adalah jarum halus dan banyak lagi. Sebenarnya berlaku dialog harmoni dengan pihak yang berbeza ataupun agama lain adalah perkara yang bagus. Kita selalu marah dan tidak bersetuju tak kala adanya orang mengkritik Islam kerana tidak datang ataupun tidak dapat daripada sumber yang sebenar, tak tanya kepada ulama ataupun pakar dalam pengajian Islam. Begitu juga patut berlaku kepada agama yang lain. Kita tak boleh nak kritik ataupun kita tak boleh hendak menyerang agama lain menggunakan fakta yang salah ataupun salah faham kita terhadap fakta yang kononnya dianggap daripada agama Kristian. Maka dialog itu bagus. Cuma ialah kadang-kadang yang bawa itu adakah benar-benar mempunyai kepakaran di dalam apa dia yang kita panggil sebagai comparative religion, perbandingan agama. Kerana banyak NGO di Malaysia yang khususnya yang berlatar belakangkan saudara baru, mereka cuba untuk melakukan dialog ini. Benda ni saya kira biasa. Tapi cuma apabila ia dilakukan oleh orang politik ataupun ada kaitan dengan orang politik dan orang politik ada kepentingan untuk menyerangnya, maka isu ini jadi seronok, jadi panas kan. Itu yang pertama. Dan ada yang juga yang menyatakan bahawa kenapa perlu sibuk-sibuk pergi ke agama lain, masjid banyak. Pertama, itu tidak menafikan sahabat-sahabat bahawa orang yang melakukan program dialog dengan agama lain dengan pergi ke gereja, itu bermaksud dia tidak mengimarahkan ataupun dia tidak pergi ke masjid. Jujurnya saya juga antara suka untuk pergi dialog ini, dan kadang-kadang di luar negara juga saya datang. Saya mendengar pribadilah, not to secara pribadilah, bukanlah untuk merendahkan mana-mana pihak. Kalau saya mendengar, membaca perbahasan dan juga apa yang mereka sebutkan di dalam gereja mereka, boleh saya katakan ia bukan bersifat ilmiah dan tidak pun meyakinkan saya bahawa ini adalah agama yang benar. Kerana bagi saya, agama yang benar itu dan kita semua adalah Allah, agama Allah. Inna dina indallahi al-Islam, dan syahadah kita very eksklusif, la ilaha illallah, penafian pada semua melainkan hanya isbat pada Allah Taala. Jadi dalam waktu yang sama, adakah masjid-masjid kita? Ya, saya tahu banyak masjid-masjid yang telah menjadi lebih baik meraihkan. Tapi masjid-masjid kita juga tidak meraihkan keilmuan. Ada ustaz-ustaz yang dipanggil dengan cerita yang merepek, mimpi itu, mimpi ini, hadis palsu. Kadang-kadang cerita tak masuk akal. Masjid digunakan cerita sampai bangunan 4 kilometer tinggi. Orang yang nak bercakap, memberikan keilmuan atau perbahasan fakta dan data Quran dan Sunnah,
tak dibenarkan, tak diberikan tauliah. Bila orang tak suka ataupun tidak minat untuk mengimarahkan kerana ruang yang tertutup, yang pengurusan tak membenarkan orang-orang muda mungkin, sebahagian, tak semua, dan juga penceramah-penceramah yang lebih kritikal itu dihalang, dilabel dengan bermacam-macam, tak diberikan tauliah, diugut, ditangkap, ustaz-ustaz yang meripik dipenuhkan, kerjanya nak bergendang dan menyanyi dalam masjid. Dan kemudian bila orang pergi untuk keluar daripada itu, salah. Nasihat saya, program itu mungkin boleh untuk direview, boleh melibatkan, dan ini juga masalah. Ketika mana satu agensi bawah kementerian, sebuah kementerian seperti KBS itu diserang, patutnya agensi-agensi agama hadir dengan membantu, dengan menawarkan bantuan. Tapi saya sedih juga. Dalam satu kerajaan perpaduan yang sama, tapi agensi-agensi ini seperti hilang arah, tak tahu apa. Kalau tanya, saya akan bagi tahu. Kalau katakan saya daripada agensi itu, okey, kita akan panggil, kita berbincang macam mana boleh penambahbaikan, wakil kami hadir, adakah betul semua itu, supaya mengelakkan fitnah dan benda yang besar. Dan adakah yang pihak-pihak yang melawan itu juga, yang buat laporan polis bermacam-macam, kononnya nak tidak pun nampak sebagai tokoh yang besar ataupun watak yang aktif di masjid, yang nampak seperti terpancarnya kesarjanaan Islamnya itu, tidak juga. Jadi saya tak kata supaya janganlah pergi imarah kepada Allah. Wallah, saya pun imam bagiannya di masjid, saya memberikan khutbah, saya seronok dan mahu, tetapi berlaku adil lah. Kerana untuk pergi memahaminya, bukan semua orang yang ada dalam comparative religion, ada orang yang mungkin minat dan kajian dia di situ, dan dia memberikan penjelasan, penerangan yang sehingga orang boleh lebih meyakinkan Islam. Kan ada dia punya role masing-masing, peranan masing-masing. Bila isu ni ditarik dan diride, ditunggang oleh orang yang ada kepentingan politik, bukan ada kesedaran kemahuan. Ya, ada beberapa benda yang saya lihat, kadang-kadang saya pun ada tidak bersetuju dengan kaedah atau geraknya YB Hana, tapi dalam hal ini kita perlu berlaku adil dengannya. Dan ada juga lah ahli politik, ahli parlimen saya baca gerakan untuk pergi. Ini pun kadang tak cermat. Orang tengah dalam kritik awak, dan kumpulan itu juga tidaklah dilampak terlalu mesra dengan masjid. Tiba-tiba isu ni muncul, suruh pergi. Tak cermat lah kadang sebahagian ahli politik, walaupun daripada kerajaan perpaduan ni. Cermat lah, isu ni isu sensitif. Bawalah tokoh agama untuk menjelaskan benda tersebut. Kita raikan dialog agama itu, dan waktu yang sama, semangat yang sama juga kita bawa mereka. Apa yang menyebabkan? Sebab nak pergi orang itu, hati dia ta'alluq bil masajid, mu'allaqat qulub mu'allaqat bil masajid, jiwa dan hati yang terikat dengan masjid. Ini bukan boleh paksa-paksa baca pergi sana. Dia kan hati yang ikhlas, jujur, dan dia selalu ingin datang meraikan, mengimarahkan salat dan juga berprogram. Bukan boleh paksa. Soalannya, kenapa mereka tidak begitu? Itu soalan kepada kita. Yang kedua, kadang-kadang kita terlalu takut bahawa dia pergi ke buat lawatan terus tukar agama. Soalan saya yang saya mahu untuk garis bawahkan di sini, lemah benar pengajian dan pengajaran agama Islam kita puluhan ratusan tahun mungkin di Malaysia. Masuk saja gereja, pergi ke sana sini. Saya tidak suruh, dan saya pun bukanlah satu peminat. Berpuluh tahun, umur saya mungkin 35, 34, saya duduk di atas muka bumi Allah Ta'ala. Saya tak pernah jejak pun Batu Cave tu. Saya tak pernah masuk. Sabut bagi saya lah, ramai orang. Saya tak suka tempat yang begitu crowded. Tapi bukan bermaksud pergi sana dia terus tukar agama. Dan persoalan tadi saya katakan, masjid-masjid kita banyak, surau-surau kita banyak, sekolah-sekolah agama kita wajibkan orang sebahagiannya. Pengajian itu, bajet kita billions. Kalau untuk JAKIM sahaja billions. Belum lagi di peringkat negara-negara mau capai mungkin 3-4 bilion. Tapi kita takut dengan tengok lambang salib saja, terus berubah agama. Dan kita agama Quran itu sendiri adalah satu kitab Allah, kalam Allah yang berani mencabar. Qul hatu burhanakum, datangkan bukti kamu. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kamu tak percaya apa yang kami turunkan kepada hamba kami, bawakan satu surah sama. Quran sampai berani mencabar begitu.
dan Kristian itu tadi adalah Allah Ta'ala sebutkan dalam suratul Ma'idah, adalah agama yang paling dekat dan berkasih sayang. Ia memang sama, kita tolak sebab Islam agama eksklusif. Islam tidak mengiktiraf kebenaran orang lain, tapi Islam mengiktiraf kewujudan mereka. Sebab itulah, kalau puasa pun, Quran sebut tentang kama kutiba alal ladina min qablikum, orang-orang sebelum min qablikum, orang sebelum daripada kamu pun diwajibkan puasa. Islam tak ada Al-Quran tak ada keperluan untuk recognize mereka, tapi Al-Quran sebut kerana recognize kewujudan mereka, eksistensi mereka. Begitu juga dalam ayat dan suratul Maidah tersebut, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladina amanu. Orang yang paling keras permusuhan mereka adalah orang Yahudi. Orang yang paling dekat dan adanya mawaddah kasih sayang itu adalah Kristian. Kadang-kadang saya pelik, kita dengan agama-agama yang bukan samawi ni, dalam amalan bangsa kita pun kita buat, kita okey. Sedangkan Quran kata yang paling dekat adalah dengan Kristian. Dan mereka lah yang paling mudah untuk, kalau katakan kita dakwah, memahamkan agama kita sehingga boleh masuk ke dalam agama kita. Tapi menjadi begitu, ya, kalau katakan jelas mereka nak buat sehingga bawa bukti, saya kira di pihak keselamatan boleh membaca benda ni kerana mereka ada maklumat di hadapan dan di belakang. Tapi kalau isu itu dijadikan untuk memanaskan politik, anda tak jujur lah. Dan ini ialah kerja orang politik lah. Kerja orang politik. Dan takutlah pada Allah Ta'ala. Dan saya tak kata untuk kempen gila-gila, tapi saya cadang untuk ada penambahbaikan dengan partisipasi agensi agama dalam waktu yang sama. Cadangan saya, kita juga perlu melihat kenapa orang tidak pergi ke masjid ataupun kurang pergi ke masjid. Dalam waktu yang sama orang sedang ada semangat agama Islam tu, ada sebahagian masjid-masjid yang cukup bagus, yang penuh. Tapi yang ialah ada di situ 1,000, yang di luar itu ada 10-100 ribu lagi. Jadi jangan, saya tak nafikan perlu untuk imarah dan itulah tanggungjawab kita. Kita juga tak boleh nafikan wujudnya keperluan untuk ada dialog dengan agama lain kerana kita ada fiqh ta'ayush, fiqh untuk hidup bersama dengan orang lain. Dan itu mungkin tak melibatkan ramai orang. Dan kalau ia perlu dilibatkan sebahagian pihak, perlu juga ada supervision daripada agensi-agensi agama yang sepatutnya tidaklah senyap sahaja tetapi lebih proaktif. Bukan hanya menjadi reaktif, react pada isu, tapi perlu proaktif. Dan agensi-agensi ini juga perlu sedar dan menteri-menteri juga perlu sedar akan hal tersebut untuk mengelakkan ianya dijadikan isu agama dan perkauman. Wallahu alam, itu mungkin penjelasan saya secara verbal kerana saya pernah ada menulis sebelum ini di Facebook saya, dan ialah agak sedikit limitasi dan ia moga mendapat manfaat dan penjelasan. Dan sekiranya kita nak ada dialog terbuka hal ini ataupun debat, kita budayakan hal tersebut insya-Allah. Wallahu alam. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.